Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar topik kedua, bahagian akidah yang bertajuk akidah Islam. Jadi saya nak semua pelajar boleh buka buku teks ataupun melihat paparan yang saya sedang tunjukkan sekarang ni. Buku teks muka surat 75. Kita akan bacakan sama-sama petikan yang ada dekat buku ni. Ni daripada akhbar utusan pelajar, edisi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk dia Islam agamaku. Beliau seorang pemuda yang terkenal dengan wataknya yang keras, berani dan berdisiplin tinggi. Dahulu beliau seorang pemuda yang amat kuat menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun cahaya Islam telah menembusi jiwa beliau ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau digelar oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Al-Faruq, yang bermaksud pemisah antara hak dengan batil. Begitulah hebatnya kisah pemuda yang mendapat nur Islam ini. Islam semakin dihormati dengan kehadiran beliau. Islam semakin dimuliakan dengan pengislaman insan hebat ini. Beliaulah yang bernama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sekarang kita teruskan dengan perbualan antara Ustazah dengan Anas berkaitan pengertian akidah. Anas, apakah yang kamu faham daripada petikan ini? Seorang insan yang dahulunya menentang Islam akhirnya memeluk Islam, Ustazah. Betul Anas, ini kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah menemukan Islam sebagai akidah yang sebenar. Akidah boleh Ustazah terangkan lebih lanjut tentang masuk akidah? Dari segi bahasa, akidah bermaksud ikatan atau simpulan. Dari segi istilah pula, akidah bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Baru saya faham Ustazah, kita sebagai seorang hamba Allah SWT wajib berpegang dengan akidah yang benar bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Anas, kita wajib menerima sepenuhnya apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita juga perlu sentiasa berhati-hati agar tidak terpesong ke arah akidah yang salah. Ada akidah yang salah? Saya kurang faham Ustazah. Mudah saja untuk mengenali akidah yang salah. Segala kepercayaan dan amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, itulah akidah yang salah. Kalau begitu, sebagai umat Islam kita perlu ada ilmu akidah yang mendalam bersumberkan Al-Quran dan hadis betulkah Ustazah? Alhamdulillah, tepat sekali kata-kata kamu Anas. Kita juga perlu sentiasa berdoa agar ditetapkan hati dan iman kita, insya-Allah. Di antara doa yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah daripada surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksud dia, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpahan rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau jualah yang maha pemberi kurnia. Kita teruskan muka surat 77 berkenaan dengan sumber akidah. Sumber utama akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan akidah. Yang pertamanya daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala tempat berharap, iaitu tempat memohon segala hajat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Pengucapan syahadah sebagai tunjang akidah turut dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi, An Abi Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah
haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud Abu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengingkari pengibadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menghisapnya. Kedua-dua dalil tersebut membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah Islam sebagai pegangan utama manusia. Kita akan teruskan kepada perkara seterusnya berkenaan dengan ciri akidah yang benar dan salah. Sekarang kita pergi pada muka surat 78. Kat sini ada membentangkan apa perbezaan antara akidah yang benar dan juga akidah yang salah. Setiap Muslim wajib berusaha untuk memelihara akidah mereka. Hanya dengan mendalami ilmu akidah, kita dapat mengenal akidah yang benar dan akidah yang salah. Antara ciri akidah yang benar dan akidah yang salah termasuklah, pertama dari sudut kepercayaan. Untuk akidah yang benar, percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Kalau untuk akidah yang salah, menafikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, bila seseorang mempunyai akidah yang benar, dia percaya tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini sifat dia Maha Esa, tidak berbilang, dan Allah ini sifat dia sangat berkuasa. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tapi kalau untuk akidah yang salah pula, akidah mereka ni menafikan keesaan Allah. Maksudnya mereka kata Tuhan ni ada banyak dan kekuasaan Allah. Mungkin percayaan yang salah ni, mereka ni menganggap ada kuasa lain lagi berkuasa daripada Allah. Yang kedua dari sudut sumber, untuk akidah yang benar, mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber utama untuk akidah yang benar ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya adalah hadis Nabi SAW. Kalau untuk akidah yang salah, mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya mereka ni ada rujukan selain daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang ketiga dari sudut batasan, untuk akidah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka ni hanya beriman, percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau untuk akidah yang salah, mensyirikkan Allah. Maksudnya mereka kata Tuhan ni dia banyak lah. Yang keempat dari sudut amalan. Untuk akidah yang benar, melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Amalan sama ada ibadah, amalan seharian ataupun adat istiadat, upacara yang dilakukan mesti selari dengan apa yang diajar dalam Islam. Untuk akidah yang salah pula, melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Maksudnya apa yang amalan mereka buat ni yang tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar lah. Contoh sebagai satu, ajaran sesat, penganut ajaran sesat ni dia boleh menunaikan Islam, menunaikan solat dengan cara dia hanya mengingat segala amalan tu, segala perbuatan solat tu dalam hati saja. Duduk sekejap, termenung, ingat aku sedang rokok, aku sedang sujud, sampailah memberi salam, cukup dah. Jadi jelas ajaran tu sangat bertentangan dengan Islam. Sebab kita yang belajar dalam bab solat, kita ada rukun fi'li. Rukun fi'li ni kita kena buat, dia perbuatan, kita kena laksanakan. Kalau tak buat, maka batal semua. Contohlah, kita tengok kat bawah tu kan, dia sebut tentang kunci ilmu. Terdapat banyak ajaran salah di negara ini yang telah diwartakan sebagai ajaran sesat. Antaranya termasuklah ajaran Taslim, Qadiani, golongan anti hadis, ajaran Millah Ibrahim dan Syiah. Ini contoh ajaran sesat yang ada di Malaysia lah. Dan sebab tu kita kena tahu, kalau ternampak ajaran tu dia sangat dia tidak selari dengan ajaran Islam, kita kena jauhkan diri. Kita masuk ke surat seterusnya 79, berkaitan dengan kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Akidah teras dalam kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah, kehidupan manusia akan terumbang-ambing tanpa haluan, ibarat kapal yang hanyut di tengah lautan.
Jadi kita akidah ni sebenarnya dia merupakan petunjuk kita lah, petunjuk panduan kita. Kalau tak ada panduan yang betul, maka hidup kita akan terumak ambing lah. Jadi apa kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim? Pertama sekali, membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Jadi sebagai seorang Islam, kita kena ada satu jati diri. Jati diri ni macam pegangan lah. Pegangan kita, ataupun kita punya identiti kita. Macam mana identiti kita sebagai seorang Muslim? Contoh kita ambil dalam bab berpakaian. Kenapa wanita Islam Allah wajibkan kita ni menutup rambut kita? Itu sebenarnya salah satu cara untuk kita membezakan wanita Islam dengan wanita bukan Islam. Okey, yang kedua, menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Jadi sebab apa tujuan kita diciptakan ialah untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila kita nak beribadah kepada Allah, kita kena percaya Allah itu wujud. Okey, yang ketiga, benteng daripada perkara khurafat dan syirik. Okey, benteng ni maksud dia sebagai penghalang lah, penghalang diri kita daripada kita melakukan perkara-perkara khurafat. Khurafat ni maksud dia perkara yang macam tahyul lah, tahyul, atau perkara yang tidak benar lah, ataupun bertentangan dengan Islam. Apa contoh perkara khurafat? Okay, contoh dia ada banyak. Okay, antara yang saya boleh bagi, saya ingat dulu kan, orang dulu kalau budak kecil, baby kan, budak kecil, orang dulu dia suka pakaikan macam tali kan, tali warna hitam, tali macam gelang lah kan, dekat tangan, dekat kaki, dekat perut. Dia apa tujuan dipakaikan bayi tersebut dengan macam takar lah kan. Adalah bertujuan untuk menghindarkan bayi tersebut daripada diganggu, gangguan lah. Budak kecil kan dia mudah nampak, jadi nak elakkan gangguan tu dipakaikan tali-tali tu, sebab mereka percaya tali tu sebagai pendinding, boleh maksudnya boleh menyelamatkan bayi daripada gangguan. Jadi kalau ada konsep macam tu, sudah dikira termasuk mempercayai perkara khurafat lah. Okey, dan syirik. Syirik ni maksudnya menduakan Allah, percaya ada kuasa lain yang lebih berkuasa. Kan bila kita guna benda lain, kita anggap benda tu boleh menyembuhkan kita, benda tu boleh memberikan kita kekayaan, itu dah dinamakan sebagai syirik lah, sebab kita percaya ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada akidah yang bagus dalam diri kita, kita akan ada kepercayaan macam tu lah, dan kita akan percaya benda tu sebagai salah satu cara sahaja. Contoh macam kita makan ubat, kita perlu makan ubat untuk kita sembuh, tapi yang menyembuh kita adalah Allah. Kadang-kadang ada orang dia makan ubat tapi tak sembuh pun, sebab Allah tak nak bagi dia sembuh. Jadi kita kena letak kepercayaan macam tu lah. Makan ubat ni sebagai satu usaha je, sebab kita memang kena berusaha. Yang nak menyembuhkan kita, yang nak bagi kita sihat, itu semua adalah dengan kuasa Allah. Okey, yang seterusnya, syarat amalan terima Allah. Okey, contoh kita solat. Kita solat. Jadi kalau kita ada kepercayaan akidah yang betul, solat kita Allah akan terima. Tapi kalau kita mempunyai akidah yang salah, contoh kita ikut jalan sesat, tapi kita solat, maka solat kita Allah tak akan terima. Okey, yang seterusnya, pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ada akidah yang betul, kita akan bahagia di dunia dan kita akan bahagia juga di akhirat kelak. Dan terakhir adalah tunjang kekuatan umat dan negara Islam. Bila kita ada kesatuan akidah di kalangan umat Islam, dia akan jadi satu kekuatan lah untuk umat Islam nak bina satu negara Islam. Kalau masyarakat dekat Malaysia ni kita ada macam-macam pegangan, tu yang kita risau. Kita akan bergaduh sesama Islam sebab ada akidah yang tak sama. Dia rugilah kat situ. Okey, yang terakhir untuk hari ini adalah macam mana kita nak
Islam agama yang benar. Okey. Yang pertama sekali, macam mana kita kata Islam ni agama yang benar? Yang pertama, kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Ni kita dah belajar tajuk yang sebelum ni kan. Macam mana secara fitrahnya manusia ni perlu pada agama. Pada agama. Dan kita nampak Islam ni, apa yang terkandung dalam Islam ni banyak yang sangat bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia lah. Contoh, fitrah kita sebagai manusia, kita nak berkahwin, dan Islam membenarkan perkahwinan tersebut. Yang kedua, sumber yang sahih. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran Al-Quran yang tetap terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Okey. Jadi Al-Quran ni Allah adalah kitab Allah yang Allah jaga. Maksudnya tak akan ada satu pun perubahan yang akan berlaku dalam Al-Quran sehingga hari kiamat. Jadi memang kita percaya sumber akidah kita adalah sumber yang sangat benar lah. Yang terakhir, yang ketiga, martabat Islam yang tinggi. Islam agama yang tinggi kerana Islam datang daripada zat yang maha tinggi. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Islam juga merupakan penyelesai semua permasalahan umat dan penunjuk jalan yang terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Jadi Allah ni sifat dia sangat dia maha tinggi. Jadi sudah pastilah agama yang dibawa oleh Allah ini adalah agama yang sangat hebat lah. Okay. Sebab itulah dikata terbukti bila agama ini mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Okay. Sehebat mana pun manusia, kita tak mampu nak menyaingi kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat saja penerangan Ustazah berkaitan tajuk kita hari ini, iaitu akidah Islam. Semoga pelajar-pelajar Ustazah semua dapat memahami dengan baik apa yang telah saya terangkan. Sehingga kita berjumpa lagi untuk PDPR akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.